Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, Alhamdulillah. Okay, we meet again. So today, 15th of June, 2022, for our class ICT 450, Group CS 241 2B. Okay, so this is our lecture sessions. Okay, as usual, okay, please write down your names, ID, and also groups in the chat rooms, and also please take your attendance. Okay, so topic for today is now we are in week 10, right? So we are still on schedule. Okay, so topic for today is an introduction to SQL. Okay, so for these topics, hopefully we can cover within 2 weeks only. Okay, maybe week 10 and also week 11. Then if let's say it's too long, then we can continue in week 12. Okay, so for this chapter, okay, it consists of 84 slides, and there's lots of things that you need to understand, especially something related to the SQL. Okay, so let's proceed. Alright, so chapter 7, and this is only for the introduction, but if let's say we go through the whole slides, okay, the introduction is quite long, so there's a lot of things that you need to understand, especially to cover this topic, SQL. Okay, first thing first, SQL stand for a structured query language. Okay, so when somebody asks you a question, what is SQL? Okay, SQL stand for a structured query language. Okay, give you an introduction first. Okay, what is a structured? Okay, structured. Okay, dalam bahasa mudah, saya bagi you all satu perkataan. Kalau kata nak ingat, nak senang nak ingat, structured is table. Ingat tu dulu. Structured is table. Bila nampak perkataan structured, ingat table. Why table? Sebab table yang kita dah buat, before this kita dah go through entity relationship diagram. So entity itu adalah table, dan kita dah put all the information dekat dalam table. Kita dah ada records, kita dah ada data, kita dah ada informations, okay, and kita dah buat normalization for that tables. Jadi sekarang ni the word structured ni refer to a table. Okay, apa maksud structured? Okay, kita ingat, kita tengok sini is a 2D. 2D ni maksud apa? 2 dimension. Bila kita sebut 2 dimension, dia akan ada paksi X and Y, dan secara tak langsung bila kita tengok table, okay, ni rupa table secara umum, kita akan nampak bahawa dia akan ada dua paksi. Maksud dia akan ada paksi X dan paksi Y, di mana paksi yang ini kita nampak, kita dah tahu dah dulu, kita panggil dia row, dan yang vertical ni kita panggil dia column. Okay, so maksud dia ada dua paksi ataupun 2 dimensions. Okay, di mana it consists of row and column. Jadi kita dah go through kan sebelum ni. Maknanya kita dah ada row and column. So row and column ni yang dipanggil sebagai table, dan table ini yang dipanggil sebagai berstruktur. Structured means berstruktur. Jadi dia adalah dalam bentuk berstruktur. Maksud dia bentuk struktur dia adalah struktur table. Dia tak ada bentuk lain dah. Dia tak ada bentuk hexagon ke, bulat ke dan sebagainya. Dia dalam bentuk structured, iaitu table. Okay, so what is query? Query maksud dia pertanyaan. Kita tanya. Okay, so kita nak tanya. Kita nak tanya apa? Kita nak tanya apa yang ada dalam table ni. Okay, apa yang ada dalam table ni. So kalau kata kita nak dapat information tentang nombor pekerja, all the information about the employee, so kita kena ask a question to this table, dan kita kena query dia. Jadi kita akan ada query-query, dan barulah dia akan keluarkan sebagai output. Okay, kita dah go through sedikit dalam Microsoft Access baru ni. Kan kita dah buat query, ingat tak? Minggu lepas, pada hari Jumaat, kita dah buat query. Nanti kita sambung lagi sikit. Kita buat report dan sebagainya. Jadi, query itulah yang kita gunakan dalam table ni. Maknanya kita akan buat bahasa pertanyaan. Kita akan buat pertanyaan kepada table tersebut. Kan, before this kan kita main tick-tick je. Tak apa, nanti saya tunjukkan dia punya back end proses dia tu. Yang mana yang dia query tu. Okay, so secara umum maksud dia kita nak buat pertanyaan, dan language is apa? Bahasa. Bahasa maksud dia kita kena ada satu sintak yang tertentu yang kita gunakan untuk nak query table ni. So dalam bahasa mudah, SQL stand for bahasa pertanyaan berstruktur.
Okey, boleh tulis kalau siapa yang ada nota dan sebagainya buat nota tu, bahasa pertanyaan berstruktur. Maksud dia kita nak tanya something dekat table untuk dapatkan output. So more or less kita dah buat sedikit pada minggu lepas during our Microsoft Access tu. Jadi nanti saya akan gabungkan balik, maybe by this Friday nanti kita refresh balik. So hopefully you all boleh nampak dah, oh kita buat benda ni. Kita buat benda ni. So that's why saya tanya dua soalan penting dulu. Sebenarnya yang pertama ni, kenapa kena belajar subjek ni? So you all kena faham betul-betul the scenario, the process tu. Okay, next is in this chapter, saya akan go through secara ringkas dulu. Tak boleh nak go detail, macam saya sebut ada 89 slides. Kalau saya go through one by one, nanti takut tak sempat habis. Okay, this is the basic command and functions of SQL. Nanti kita akan buat command. Command ni maksud dia language tadi tu lah. Yang dia panggil language tadi tu, maksud dia part of that is command. How to use SQL for data administration, to create tables, index and also view. Maknanya kita boleh gunakan juga SQL ni untuk buat data administration. Walaupun dia kat sini ada perkataan query ni pertanyaan, tapi kita still boleh buat untuk data administration. Maknanya kita nak create tables, kita nak create index, views, part of the data dictionary and so on. Okay, number 3, how to use SQL for data manipulations. Okay, so dekat dalam ni nanti you all akan jumpa dua perkataan. Saya introduce dua perkataan ni. Satu, DDL. Okay, DDL stand for Data Definition Language. Okay, nanti later on you akan jumpa. Kalau tak jumpa dalam semester ni pun, semester depan akan jumpa lagi perkataan ni. Okay, yang kedua dipanggil DML, Data Manipulation Language. Yang ni kita panggil manipulation ni. Maksudnya kita nak manipulate data tersebut. Manipulate ni bukan ubah. Maknanya kita nak dapatkan data dia, kita nak cari data yang macam, ingat tak macam itu kalau dalam satu table tu dia ada 7 attribute, kita hanya nak keluarkan 5 sahaja. Yang 2 lagi tu kita tak nak. Jadi kita manipulate data tersebut. Maknanya kita manipulate dia, kita nak show the outputs of only 5 attribute. 5 attribute saja out of 7. Tu contoh. Tapi yang 2 lagi tu hilang tak? Tak ada, dia tak hilang. Dia still ada dalam table tu. Cuma kita manipulate the data. Okay, so that is what we call data manipulations. To add, to modify, delete and also retrieve the data. Nanti kita akan go through lah one by one. And like I mentioned earlier, okay, next semester ICT 501 nanti you akan belajar detail lagi, week by week. Okay, gunakan SQL, Oracle, Apex nanti. Okay, number 4, how to use SQL to query a database to extract useful information. Ini yang saya sebut awal tadi lah. Ini the main dia tu. Kita akan query database to extract useful information. Selain daripada query, dia boleh buat benda ni tadilah. Data administration, data manipulation. Ada dua tadi, DDL and also DML. Okay, so far ada soalan tak? Okay, setakat ni ada soalan. Baru nak start apa yang kita nak belajar ni. So maknanya, meaning that you all kena understand. You need to understand. The first thing first, kenapa kena belajar subjek ni? Ni dia punya intipati dia ni. So kenapa kena belajar subjek ni? So kita kena buat this and this. Alright. So next, ada soalan tak? So far. As usual lah, ada soalan tak? No sir. Okay, saya sambung Okay, introduction to SQL. Okay, saya baru sebut tadi, dah jumpa terus perkataan tu. SQL functions fits into 2 broad categories. Okay, number 1 is Data Definition Language. Ni yang saya sebut tadi, DDL. Okay, singkatan dia adalah DDL, Data Definition Language. Okay, apa guna Data Definition Language ni? Okay, dia kata SQL includes command to create database objects such as tables, index and also views. Okay, saya bagi satu keyword lah untuk senang ingat. Bila you nampak je DDL ni, cuba ingat perkataan table. Maksud dia, DDL ni digunakan, Data Definition Language ni digunakan untuk create table. Yang ni, maknanya untuk something related to the table. Apa kita nak buat dengan table ni? Nanti kita akan go through lagi lah detail dia. So apa kita nak buat dengan table ni? So kita boleh buat dia punya index. Index pun nanti akan go through next slide nanti. And also views. And number 2, command to define access right to those database object. Maksud dia kita nak tengok siapa yang ada access to the database. Kita boleh gunakan Data Definition
language. Maksud dia kalau kata kita ada itu sistem database administrator, database designer, siapa yang ada right untuk tengok table A, table B, table C dan sebagainya. Jadi dalam satu organisation, walaupun kita duduk dalam satu tim, kadang-kadang ada orang boleh tengok table-table tertentu sahaja. Ada orang boleh tengok table A, ada orang boleh tengok table B sahaja. Ada orang boleh tengok semua table. Itu contoh. Maknanya kita kena bagi command untuk bagi access right. Okay. That's number one. Number two is data manipulation language. Manipulate. Ni the keyword is manipulate. Maksud dia apa dia? Kita nak manipulate apa yang ada dalam table tu. Okay, data yang ada dalam table tu. Okay, so the command is insert, update, delete, retrieve data within the database table. Di dalam. This is the keyword ni. Tadi keyword dia adalah table. Ingat, DDL tu table. Data manipulation language ni adalah DML. Okay, DML. Dan dia punya keyword dia manipulate. Kita nak manipulate apa? Kita nak manipulate data yang ada dalam table tersebut. Okay. Yang DDL tadi kita nak create table tu. Nak wujudkan table tu. Yang di DML tadi, bila dah wujud, dah ada table, dah ada data, dah ada information, kita nak manipulate. Okay. Ni perkara yang basic lah ni. So kalau orang tanya, at least boleh jawab. Okay. Kalau kata sama ada nak hafal ke, dan sebagainya. Tapi make sure you all boleh, at least you all understand. Benda ni dia buat apa ni, benda ni dia buat apa. Okay. Next, SQL is relatively easy to learn. So maksud dia kalau siapa yang dah biasa tu memang easy lah. For first timer ni mungkin agak struggle sikit. Tapi but then macam saya sebut, don't worry. Nanti akan ada pengulangan, should be okay. During ICT 501, insyaAllah. By that time, mungkin you all akan lebih understand perkataan apa yang kita maksudkan dengan SQL ni. Okay, basic command set has a vocabulary of less than 100 words. Okay, dia ada banyak command ni. Okay, dia ada banyak command tapi less than 100 words. Okay, non-procedural language. Maksud dia language ni dia non-procedural. Dia tak banyak prosedur. Macam kalau kita belajar programming. Programming pun language juga. Kan, bahasa kan. C++, kalau pernah belajar C. Okay, dan macam-macam lah. Kalau saya sebutkan macam-macam. Ada Visual Basics lah. R programming, Python, macam-macam. Itu semua prosedur. Yang ni non-prosedur. Okay. Dan dia panggil kat sini American National Standard Institute, NC. Prescribe a standard SQL. Maksud dia, kalau siapa yang belajar SQL ni, semua akan faham benda yang sama. Dia ada satu standard yang sama. Dia tak ada orang A buat macam ni, orang B buat macam ni, tak ada. Dia ada satu standard yang sama. Kalau you all faham sekarang ni, insyaAllah keluar nanti pun bekerja, nanti bila kita sebut SQL, semua orang akan faham benda yang sama. Okay, several SQL dialect exist. Ni cuba dialects ni dari segi mungkin macam kita katalah bahasa Melayu. Kan, dialects dia ada Kelantan, ada Melaka. Tapi kita still gunakan bahasa Melayu yang sama. Mungkin ada sikit-sikit lah. Ada yang ada koma, ada yang tak perlu koma. Itu maksud dia. Ada tempat yang perlu huruf besar, huruf kecil. Itu dia panggil something like what we call as a dialects. Tapi secara overall dia standard. Okay. And SQL data definition command. Yang ini ni banyak ni. Kalau kata you all nak kalau kata kita nak belajar betul-betul. Okay, untuk hari ni saya tak go through detail apa yang ada dekat description ni macam saya sebut tadi. Sebab you all akan jumpa semula command-command ni in detail pada subjek akan datang. ICT 501. Okay, so kita ada create schema authorization, create table, apa maksud not null, unique. Cuma dalam next slide nanti akan adalah sikit-sikit penerangan ni. Cuma nanti you all akan jumpa detail lagi macam mana nak handle not null. How to handle unique, primary key and so on. Cuma kalau kata saya go through satu-satu ni mungkin start number 5 ni pun boleh pergi setengah jam. Okay. So tak apa, nanti kita akan jumpa balik perkataan-perkataan ni. Checks, up to drop index, drop view. Okay, so this is the description. Nanti kita akan go through secara ringkas je beberapa perkara. Contoh macam primary key, foreign key dah pernah jumpa kan? Okay, yang ini primary key, foreign key. Okay, kenapa primary key unique? Okay, unique maksud dia tidak boleh ada duplicate dan sebagainya. Ini yang quite common information. Okay, so far ada soalan? Baru slide number 5. Any question so far? Boleh follow lagi? Boleh. Okay, pagi ni bagi segar-segar sikit. Saya pun tak nampak you all. Okay, hopefully you all semua berada dengan saya lagi lah.
Okay, next. Saya sambung Okay, data manipulation command. Yang ni tadi ni data definition. Okay, data definition. Yang ini DDL, DML. Ingat dua perkataan, DDL, DML. So bila next semester kalau ada lecturer tu tanya DDL, DML tu pernah dengar tak? At least pernah dengar. Apa dia data manipulation, apa dia data definition. Okay, data manipulation macam saya sebut tadi, kita manipulate. So biasanya command-command dia hanya untuk manipulate data tu lah. Nak insert, select, where, group by, having, order and so on. Okay, all this command macam saya sebut tadi, dalam slide ni pun akan ada sedikit. Saya tak boleh go very detail, tapi insyaAllah you akan belajar semula pada semester depan. Macam mana nak guna select, insert, where, group by, having and so on. Okay, yang ini pun nanti, all the description pun nanti akan ada dalam subjek ICT 501. Maknanya kenapa saya berani cakap, sebab subjek tu core. Nak tak nak, you all kena ambil juga. Kalau kata next sem tak ambil pun, nanti sem 4 kena ambil. Sem 4 pun kalau kata kalau drop dulu, sem 5 pun kena ambil juga. Worst case scenario, untuk you all tamatkan CS241, mesti kena ambil ICT 501. Jadi, insyaAllah benda ni you all akan belajar semula. Okay, apa perkara yang berlaku kat sini. Okay, secara umum saya cerita, untuk insert row into table. Maksudnya kita nak masukkan data tadi lah. Kita dah tahu dah dalam table ni ada row kan. So maksudnya kita nak insert row number 1 apa, row number 2 apa, row number 3 apa. Itu insert. Kalau select, maksudnya select attribute from rows in one or more table or view. Maknanya kita buat selection. Ingat lagi tak masa kita buat query last week? Kita boleh query based on only one table or multiple table. Ingat lagi tak minggu lepas? So maksudnya itu kita gunakan select lah tu sebenarnya. Nanti minggu ni kita akan sambung lagi. Nanti saya akan tunjukkan bila sampai masa ni, saya akan tunjukkan dekat Microsoft Access tu di mana perkataan-perkataan ni nanti you boleh nampak. Perkataan select, where, group by dan sebagainya. Okay, so for the time being, yang ini you all jumpa dulu perkataan ni lah. Okay, where dia kata apa? Restrict the selections of row based on conditional expression. Okay, ada beberapa conditional expression. Contohnya equal, okay, greater than, less than dan sebagainya. Okay, ini operator-operator yang berkaitan dengan conditional expression. Maknanya kita gunakan where. Where, contohnya where ID number is equal to 9. Maknanya kita restrictkan selection tu. Kita nak nombor 9 saja. Kita gunakan where. Okay, nanti kita akan tengok dia punya syntax. Okay, group by. Group the selected row based on one or more attribute. Maknanya kita cuba groupkan. Bila kita dah dapat output tu nanti, dia akan group by apa? Mungkin dia by department contohnya. Department A ada berapa employee, department B ada berapa employee. So kita boleh gunakan group by. Okay, number 5, 1, 2, 3, 4, 5, having. Okay, having dia kata apa? Restrict the selections of group row based on the condition. Okay, so maksud dia dekat sini pun dia akan ada condition tertentu. Nanti you akan jumpa nanti. Ada banyak condition yang kita boleh tengok for having. Nanti group by dengan having ni biasanya dia jalan serentak ni. Biasa bila ada group by, normally kadang-kadang kita boleh buat having. Okay, order by ni kita order the row. Maksud dia kita sort. Dengan nama lain kita buat sorting. Order tadi ni. Order the selected row. Maksud dia kita nak sortkan by apa? Ascending maksud dia A to Z. Kita start dengan A dulu, B, C sampai Z. Kalau descending, Z to A. Ini kita boleh gunakan order by. Maksud dia, once kita dah dapat output, kita akan sortkan kita punya output tu. Kita tak nak dia berterabur. Okay, ini secara umum je dulu. Okay, kita go through lagi. Next. Okay, data definition command, DDL tadi tu, something related to the DDL. Okay, dia kata apa? Examine the simple database model and the database tables that will form the basis for the many SQL example. Maksud dia yang ini kita boleh gunakan, kita boleh examine, kita boleh check balik. Okay, and number 2, understand the data environment. So untuk kita faham the data environment, data dictionary, all the information, data dalam table tersebut. Okay, ini secara umum je dulu. Okay, the next one. This is our database model. Kita dah go through. Yang ini dengan nama lain, ini adalah ERD kan. Okay, dengan nama lain, ini adalah ERD. Okay. Okay, jadi kita dah tahulah. Yang ini saya tak akan go through detail lah. So kita dah buat dulu dah ERD tu. Kita dah buat sedikit exercise, sample dan sebagainya. Macam mana nak create. Nanti kita akan continue sampai kita punya project lah nanti. Kita akan continue sampai project. So insyaAllah nanti saya ulang balik
during our lab session. Yang ini pun saya rasa you all dah buat. InsyaAllah nanti kita akan double check. Okay, creating the database. Okay, so how to create database? Okay, number one, 2 tasks must be completed. Okay, yang pertama, create the database structure. Sebab tu tadi dia panggil apa? SQL. Okay, sebab S tu adalah structured, berstruktur. Maksudnya kita kena create database structure. Dalam kes kita ni, struktur ni maksudnya apa? Table. Okay, bila orang tanya struktur tu apa, ingat perkataan table. So dalam kes database, structured maksudnya table. Maknanya secara tak langsung dah senang nak ingat. Kita kena create tables. Then number 2 dia kata create the tables that will hold the end user data. Macam kita buat itulah. Kita dapat data daripada end user, kita dah create ERD, dan ERD tersebut nanti kita akan create table based on that ERD, dan kita akan masukkan all the data inside the table. Dan ni yang maksud tadi ni. Maksudnya kita create a table that will hold the end user data. So kita dah buat dah ni, partly kita dah buat dah. Jadi hopefully by this time ni you all dah boleh nampak dah. Kita buat apa ni. Okay, number 1 and first task. Okay, RDBMS creates the physical file that will hold the database. Okay, bila kita sebut R ni, okay, kita dah tahu dah DBMS stand for what. Okay, saya ni sambil-sambil tu nak tanyalah. Kalau DBMS stand for what? DBMS, dah pernah cerita dulu. Siapa boleh jawab? DBMS stand for what? Cepat, saya panggil nama Ayub. Ayub lah selalu jawab ni. Okay, Ayub. Okay, Database database management system. Okay, seorang lagi. Nurlin, DBMS stand for what? Ini awal-awal dulu dah pernah cerita. Banyak kali dah saya cerita. Okay, kita refresh balik. Database management system. Okay, good. Database management system. Maksud dia, ada satu management system yang kita gunakan untuk kita manage database. So, dalam kes kita gunakan Microsoft Access. Okay, Microsoft Access. Itu kita panggil DBMS tu. Okay, kalau kita nampak perkataan R tadi ni, R ni stand for relation. Dia ada 3 perkataan yang you all kena remind. Yang ni pun sepatutnya nanti kalau saya ajar ni dalam 501. Tapi untuk you all ni saya cerita dululah. Ada perkataan yang you all boleh nampak nanti. Satu, relation. Saya rasa saya pernah cerita benda ni awal-awal dulu kan. Ingat lagi tak? Relation. Lagi satu apa dia? Relational. Rasanya dah ada dah itu kan? Sebelum ni. Saya pernah cerita kan? Yang ketiga adalah relationship. Okey. Apa beza tiga-tiga ni? Relation, relational, relationships. Saya rasa saya pernah cerita ni. Okey, apa beza dia? Siapa tahu? Apa beza antara tiga-tiga ni? Relational, relation, and also relationship. Cepat, siapa tahu? Okey, saya Datuk Balkis. Ada tak? Saya Datuk Balkis. Ni sambil-sambil lah saya tulis kat sorang ni. Okey. Ingat lagi tak? Table. Okey, yang mana satu table? Relation dengan relational. Okey, relationships. Beza tak dengan relation dengan relational? Beza. Beza. Okey, good. So since masih ada lagi somebody yang masih ingat lagi. Okey, so maksud dia kalau you all nampak perkataan R ni, yang ini merujuk kepada yang ini. Dia adalah relational database management system. Maksud dia database management system yang kita gunakan tadi dalam bentuk relational. Bila kita sebut relational tadi maksud dia apa? Table. Maksud dia gunakan table. Dan nanti mungkin kalau you all belajar master dan sebagainya, ada jumpa pula perkataan OODBMS, object oriented. Dan nanti kalau kata belajar lagi advance lagi, dia akan ada banyak lagi jenis database management system. Cuma untuk kes kita belajar R. R tu maksud dia bentuk relational ataupun relation, iaitu dalam bentuk table. Okay, good. Maksud dia ada lagi yang boleh jawab. InsyaAllah, maknanya ingat lagi lah apa yang saya cerita pada awal-awal dulu. So kena beza. Relationship ni yang berkaitan dengan ERD kita tu lah. Kan, entity relationship diagram. Cuma dua ni kalau nampak perkataan ni, ini table. Ini merujuk pada table. Okay, good. Maknanya you all masih faham lagi dan maksudnya you all dah boleh nampak dah the view tu yang saya cuba sampaikan daripada awal semester. Okay, next kata apa? Tend to differ substantial from one RDBMS to another. Ni sebab apa nanti kita kena bezakan ni.
So tak apa, dalam kes kita ni kita guna R saja for the time being. Saya tak nak complicatedkan dia punya knowledge tu nanti. Sawah nanti sampai masa mungkin you akan jumpa perkataan lain. OO, OO ni stand for object oriented, dan macam-macam lagi nanti. Ada beberapa lagi. So for the time being kita nampak R. Jadi kalau ada orang tanya juga RDBMS stand for what? Maksud dia database management system kita tadi tu kita simpan dalam bentuk table. Maksud dia struktur dia adalah dalam bentuk table. Okay, good. Okay, database schema. Authentications. Okay, process through which the database management system verifies that only registered user are able to access database. Okay, ni pun simple lah saya rasa ni. Authentication. Maksud dia kita bagi authentication. Siapa boleh guna A, siapa boleh guna B macam saya sebut tadi. Yang ini pun nanti ada proses dia lah. Okay, log on the RDBMS using user ID and also password. Ni pun saya rasa benda yang common dah ni. Kita dah buat hari-hari dah ni kot. Okay. Semua apps kita akan gunakan benda yang sama kan. Even handphone kita pun kita akan gunakan this kind of authentication. Okay, schema maksud dia? Schema maksud dia a group of database object, okay, such as table and index that are related to each other. Dengan nama lain, yang kita buat ERD tu adalah schema dia tu lah. Sebab tu dalam normalization dia ada panggil relational schema. Okay, kalau ingat lagi dalam normalization dia panggil relational schema. Maksud dia schema untuk table. Tadi ingat dah perkataan relational merujuk kepada table kan. Relational merujuk kepada table. Maknanya dia schema untuk table. So dekat sini kita nampak dah groups of database object. Ni objek dia lah, tables, index. Kita panggil dia schema. So schema ni adalah group. Dia mesti group. Okay, next. Data types. Ni pun saya rasa saya pernah cerita dulu. Saya ulang balik. Okay, data types selection is usually dictated by the nature of the data and by the intended use. Okay, ada tiga data type yang quite common. InsyaAllah lepas ni kita jumpa next slide. Yang pertama adalah macam saya pernah cerita dulu, string ataupun kadang-kadang dipanggil character, kadang-kadang dipanggil text. Okay. Kemudian yang kedua biasanya kita ada numeric ataupun number. Dan yang ketiga biasanya kita ada date. Dan that's why disebut kat sini, kita akan gunakan usually dictated by nature of the data. Kalau data tu berbentuk nombor, jangan gunakan date. Tu maksud dia. Maksud dia kita guna kalau number. Kalau data tersebut berbentuk mungkin A, B, C kan. Huruf, kita mungkin jangan gunakan nombor. Kita gunakan character ataupun string ataupun text. Itu maksud dia. And also by the intended use. Kadang-kadang nombor ni kalau kata kita buat nombor, kadang-kadang kita gabungkan dengan huruf contohnya. Nombor ID dia ada A, B, C, 1, 2, 3. Jadi kita dah tak boleh guna number. Kita gunakan string ataupun character. By the intended use. So maksud dia, kita kena tengok balik. So that's why there is no solid yes, there is no solid no. Kita akan tengok apa kegunaan dia. Sebab tu first thing first dulu saya dah sebut, benda ni banyak main dengan logical and also conceptual. As long as dia boleh capture, dia boleh cater for conceptual and also logical, then I think it should be okay. Okay, number 2, pay close attention to the expected use of attributes for sorting and data retrieval purposes. Okay, so maksud dia data type tadi kita gunakan untuk sorting, untuk retrieve the data. Maknanya kalau kita nak sortkan tadi A to Z contohnya. So kalau A to Z untuk huruf, kalau nombor 1 hingga 10. Kalau terbalikkan 10 ke 1 ataupun mungkin daripada start 100 ke 1 dan sebagainya lah. Up to kita punya intended use tadi tu. Okay, so this is yang kita sebut some common SQL data type. Saya sebut ada 3 yang common. Yang pertama numeric. Okay, yang kedua character. Kadang-kadang kita sebut string, kadang-kadang sebut text. Nanti kita tengok dalam Microsoft Excel dia sebut apa nanti. Dan yang ketiga ni adalah date. Okay, yang ini nanti kita akan go through lah ni, banyak ni. So dekat sini format dia pun ada macam-macam. Nanti kita tengok dekat dalam Microsoft Access. Okay, ada banyak format nanti. Tapi yang kita nak pilih yang mana, nanti kita cerita semula lah during our lab session nanti. So for the time being, kita tahu dah ada 3, numeric, character and also date. Okay. Yang ini saya rasa tak perlu baca lah. Nanti from time to time you akan boleh, macam saya rasa macam saya pernah sebut dulu. Kalau kata kita nak gunakan karakter kan, berapa karakter kita nak gunakan. Kalau macam contoh nama kan, pernah sebut dulu, nama yang terpanjang tu ada berapa karakter. Mungkin lebih daripada 100 karakter contohnya.
kan. Jadi kita nak gunakan berapa, takkan kita nak set 10 je. Jadi kita bergantung kepada kegunaan. Okay, next. Creating a table structure. Baru kita nak tengok creating a table structure. Kita dah buat dah, gunakan Access pun dah buat, ERD pun kita dah buat seberingkas. Nanti kita akan go through sedikit lagi lah. Okay. So yang pertama dia kata apa? Number one, use one line per column attribute definition. Kita akan gunakan one line per column. Untuk satu column tu line byte kita akan gunakan satu lah untuk table ni. Use spaces to line up the attribute, characteristic and also constraint. Ni pun nanti saya akan, bila sampai masa saya cerita dia, apa maksud space to line up, attribute, how to differentiate between the attribute dan sebagainya. Okay, table and attribute names are capitalized. Tapi tak semestinya. Yang ini pun ada dia punya rules dia. Tak semestinya kita. Tapi ini cuma untuk kita nak maintain the standard. Table and attribute names are capitalized. Maknanya kita buat huruf besar. Tapi sebenarnya kalau terbuat huruf kecil pun tak apa. Cuma kita nak standardkan dia tadi. So dia tak adalah rigid sangat. Cuma maknanya kalau kita buat huruf besar, kita tahu ini sama ada dia table ataupun attribute. Okay, number 4, not null specification. Apa dia not null? Kalau katakanlah saya dah sebut itu, null ni adalah bukan kosong. Maksud dia dikosongkan. Kalau bahasa Melayu dikosongkan. So maksud dia bukan kita letak terus kosong tu ataupun space. Ni bukan. So maksud dia macam mana kita nak create the specification tu. Okay, unique specification. Okay, kalau kata unique, contoh email, kita nak pastikan orang masukkan email mesti unik. Kita boleh put this constraint ni, unique ni. Jadi walaupun kita tak declare dia sebagai primary key, okay, tetapi kita boleh declare dia sebagai unique. Okay, yang kedua mungkin telefon number. Kan, kita nak pastikan semua orang menggunakan telefon number yang unik. Tapi kena hati-hati. Kena hati-hati. Sebab kadang-kadang ada orang dia share nombor telefon kan. Cuma dalam kes kita sekarang ni mungkin jarang, mungkin susah nak berlaku lah. Tapi kalau macam dulu-dulu, kan, kalau zaman dulu-dulu mungkin telefon ada satu family ada satu telefon saja. Jadi semua orang gunakan nombor telefon yang sama. Jadi kalau kita letak unik, kalau kata ada dua orang adik-beradik nak masukkan data, dah tak boleh dah. So nanti table tu akan minta satu je, yang kedua tak boleh masuk dah. Sebab yang kedua tadi tu, bila unik ni maksud dia mesti unik. Dia bila masuknya number yang sama, dia akan reject. So faham maksud dia? Tapi kalau dalam kes kita sekarang ni macam seolah-olah setiap orang ada nombor telefon masing-masing. Kan? Itu contoh. Alright. So the next one is a primary key attribute contain both not null and a unique specification. Ni primary key ni. Kita kena setkan nak not null ke ataupun unique. But then secara umumnya primary key ni mesti unik lah. Kan dah sebut itu banyak kali. Bila kita nak set as primary key, yang pertama syarat dia mesti unik. Okay. Dan dia tidak boleh dikosongkan. Dia mesti kena ada data. Worst case scenario kita kena masuk. Maksudnya kalau kata kita ada user ID, kita kena create juga user ID. Tak boleh tinggalkan kosong. Okay, user ID A, kalau alamat kita boleh kosongkan. Contohnya, mungkin dia tak tahu nak isi mana, dia baru sampai dekat tempat tertentu, dia tak ada alamat yang tetap lagi. Okay, kita nak isi borang. Dia pun kata, saya tak pasti nak duduk dekat mana lagi ni. Tak apa, boleh kosongkan. Should be okay. Tapi primary key tak boleh. Kalau macam ID, IC, dia kena ada maklumat tu. Okay, ni maksud dia not null ni. Okay, the next one is RDBMS will automatically enforce referential integrity for foreign key. Okay, nanti kita tengok juga nanti dalam Microsoft Access. Maksud dia referential integrity ni pun saya pernah cerita itu. Yang maksud dia rujukan dia mesti tepat. Kalau dalam table A ada 10, table B pun mesti rujuk 10. Dia tak boleh rujuk 11. Andai kata dia sampai 10 je. Bila dia rujuk nombor 11, dia dah tak tepat dah. So maksud dia dekat dalam ni, RDBMS ni dia enforce. Maksud dia akan buat secara automatik. Dia akan enforce referential integrity ni. Kalau kita buat selain daripada nombor yang ada ataupun maklumat yang ada, dia akan keluar error nanti. Okay, especially for foreign key. Ini pun saya ada pernah cerita dulu. Hari ni saya ulang je balik. Okay, and command sequence and with a semicolon. Ni pun sebenarnya ada beberapa tempat yang ada beberapa syarat lah. Kalau kita ada tempat yang wajib letak semicolon ni, maksud dia yang ini ni. Okay? Dan ada tempat yang tak perlu. Kita tak tulis pun tak apa. Okay, tak apa. Nanti dalam ICT 501 nanti insyaAllah. Mungkin you all akan jumpa benda-benda ni. Macam ni. Ada tempat yang wajib. Tak letak nanti dia keluar error. Okay? So kalau ada certain
DBMS ataupun software, dia tak perlu letak. Okey. Setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Boleh faham tak setakat ni? Laju sangat ke? So far okey, boleh follow. Saya cuba sampaikan dalam bentuk yang taklah laju sangat, taklah slow sangat sebab ada banyak slide ni. Okey, ada soalan tak? Boleh follow lagi? Boleh proceed? Boleh. Okey, so since tadi kita start lewat, saya rasa kita tak perlu break lagi, kita sambung je lah kot. At least kurang-kurangnya sejam lah daripada masa tadi tu untuk kita habiskan. Okey, next saya sambung lagi. Baru slide nombor 13 ni. Saya target dalam 40 slide nak habiskan hari ni. Okey, ada SQL constraint. Ni pun dah sebut banyak kali ni, not null, constraint. Okey, ensure that column does not accept null, maksudnya dia tidak boleh dikosongkan. Yang kedua, unique, constraint, ensure that all values in the column are unique. Pastikan dia mesti unik. Kalau nombor telefon tu mesti kena unik. Okey, kalau dia tak unik tak boleh. Default constraint, maksudnya assign a value to an attribute when a new row is added to a table. Default ni maksudnya kita bagi nombor yang tetap. Contoh kalau kata memang kita ambil macam mana? Kita ambil nombor telefon depan dia 03, 04, 07 tu kan. Kalau kata kita buat satu data tu untuk Kuala Lumpur dan Selangor sahaja. Bila kita letak nombor telefon, kita letak default terus 03. Contoh 03. Jadi yang nombor belakang tu dia letaklah nombor yang unik. Tapi yang default dia 03 tadi tu. Dengan syarat kita buat untuk Kuala Lumpur, Selangor, wilayah persekutuan je lah. Kalau contoh kalau Melaka berapa? 06. Kan kita mula dengan 06 contohnya. Okey. So tu contoh. Maknanya kita buat default siap-siap 06 tu je, yang nombor belakang tu mesti kena masuk lah. Tapi untuk kita defaultkan nombor yang depan tu, itu dipanggil default constraint. Okay, check constraint. Validate data when the attribute value in enter. Dia kena check balik data ni betul ke tak betul. Sama ada kita minta dia masukkan number, pastikan dia masukkan number. Jangan dia masukkan apa tu, mungkin string ke, date ke dan sebagainya. So dia kena validate data tersebut. Okay, itu contoh je lah. Ada banyak lagi konsep check ni. Cuma yang ini saya bagi contoh-contoh je. Nanti bila kita pergi detail, akan ada banyak nanti list dia tu. Okay, SQL index. Okay, dia kata apa? When a primary key is declared, DBMS automatically create a unique index. Okay, index ni maksud dia untuk dia tahulah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan sebagainya. Dia akan create automatically, dia akan create index. Yang kita dah buat nombor unique ID tu lain. Ini index dia ni. So maksud dia ada berapa data kita dia akan create nanti. Okay, often needs additional indexes. Kebiasaannya kita perlukan additional. Tapi kalau kita dah buat primary key, biasanya kadang-kadang ada orang dia tak nak index ni. Ada orang dia tak perlu. So tapi kebanyakannya dia akan automatically. Disebut sini. Dia akan automatic. Kebanyakan software dia akan create automatic index. 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya lah. Untuk senang kita nak refer balik nanti. Okay, using the create index command, SQL indexes can be created on the basis of any selected attribute. Nanti kita boleh gunakan perkataan create index. Ni pun nanti insyaAllah kita jumpa lagi lah. Untuk hari ni mungkin nampak macam tak berapa nak faham lagi. Nanti dia akan ada dalam next slide. Okay, next is a composite index. Index based on one or two or more attribute. Okay, maknanya lebih daripada dua attribute. Dipanggil composite. Maknanya masuk composite pun itu saya dah terangkan. Composite ni maknanya compose. Compose ni gabung. Macam saya sebut itu, baja compose. Baja compose ni maksudnya gabungan antara baja, dah sebut itu kan. Satu baja mungkin tai ayam campur dengan tanah. Dah jadi baja kompos dah tu. Mungkin gabungan antara apa tu? Sisa buangan daun ke dan sebagainya campur dengan baja tai lembu contohnya. So dia jadi baja kompos. Maksudnya kompos ni maksud dia digabungan. Maksudnya bila gabungan dia mesti 2 dan ke atas. Dia kalau satu bukan gabungan lah. So maksud komposit. Jadi benda ni pun dah banyak kali jumpa dah ni. Hopefully dah boleh nampak dah. Bila orang tanya je dah boleh imagine dah ni. Okay, often used to prevent data duplication. Kita gunakan index ni untuk prevent data duplication. Sebab tu nanti dia akan bagi another index lah. Sebab kadang-kadang kita delete data ni. Kan? So kalau kata ada satu pekerja tu dia dah berhenti, kita delete data dia. User ID dia masih lagi unik. Tapi data dia kita dah delete. Jadi index tu akan tolong kita untuk prevent duplication. Okay, the next one, a duplicated test record. Dekat sini ni, test code. Duplicate maksud dia sama. Nombor yang sama.
Okay, dia akan ada yang sama. Contohnya ni pun dia akan ada test code yang sama dan sebagainya. Nanti dia akan jadi duplicate lah ni. So, itu contoh. Yang ni contoh saja. Okay, next. Creating a table structure example. Ni pun insyaAllah kita akan buat nanti pada next session. Okay. Dan juga insyaAllah pada 501 secara detail. Okay, kita ada contohnya attribute, kita ada field name dan kita ada employee number. Ni maksud dia tadi ni, kita kena create the data, data type dia. So, employee number dia berjenis integer. So, sebab kita nak number, tapi dengan syarat number sajalah. Kalau kata ada employee number yang macam ada gabungan, ABC 1, 2, 3, tak boleh pakai integer. Mungkin dia akan gunakan varchar, karakter kat sini ni. So, itu ulang. Tapi normally kalau kita tengok macam user ID, number-number ni, biasa bila dah sebut number ni, kita kena pastikan dia semua number lah. Kalau kita sebut user ID, maybe boleh gabung. Kan? Kalau sebut employee number, mesti number. Okay, tu contoh. So that's why kena hati-hati ni, nak letak employee number ke nak letak employee ID. So ada sebab kan? Sebab tu saya tanya nanti. Kenapa letak employee ID, kenapa letak employee number? Apa beza employee ID dengan employee number? Ni satu contoh. Kalau number ni maknanya kita kena pastikan semua data dia mesti number lah. Kalau ID mungkin boleh buat gabungan. Okay, faham kat situ Okay, employee last name. Last name dia kita gunakan karakter. Dia buat 15 je. Cukup tak 15 ni? Ni persoalan dia tadi yang saya pernah buat dulu tu kan. Okay, saya pernah cerita dulu yang kalau katakanlah nama dia tu panjang, takkan nak letak 15. Mana tahu orang yang nama terpanjang di dunia ni tiba-tiba guna sistem kita ni. Guna kita terpaksa masukkan nama dalam table. Apa akan jadi? 15 ni tak akan cukup. So kita kena hati-hati dekat pemilihan all this data type and also dia punya description kat sini ni. The data declaration kat sini ni. Okay. So that's why saya kata maknanya from time to time tak apa, kita declare dulu. Kalau andai katalah tiba-tiba yang orang yang nama terpanjang diguna, mungkin kita boleh ubah lah. Sebab kita bukan nak layan dia seorang je. Kita ada banyak lagi data yang common kan. Yang dia ni consider rare lah ni. Benda-benda tu. Tapi tak apa. Once kita dah buat, maknanya kita kena fikir. Kenapa nak letak 15? Kenapa nak letak 1? Kenapa nak letak 3 dan sebagainya. Okay, contoh, the next one, employee initial, contohnya 1. Kenapa 1? Contoh initial dia mungkin, kalau macam saya Syamsuddin, letak S je lah. S saja. Kalau kita letak 1, maksud dia mesti kena pilih 1 je huruf apa-apa sebagai initial. Tu contoh. Kalau kita letak 2, 3, terpulanglah dia nak pilih apa. So, mesti ada sebab ni. Ni mesti ada sebab. Bila you order put something ni, mesti kena tahu apa sebab dia. Kalau orang tanya ke ataupun somebody tanya kenapa 1, maksud dia you mesti ada jawapan. Mesti ada dia punya specification dia. Okay. Kemudian date and job code. Karakter kita gunakan 3. Dekat sini sebab dia gunakan code tadi ni, kenapa dia tak guna integer? Macam saya sebut tadi, mungkin dia ada gabungan. Mungkin dia ada gabungan ABC 1, ABC 2, XY 5 contohnya. So dia gunakan karakter lah untuk kod-kod ni. So kod ni, that's why kata apa beza kod, number, ID. So jangan main sedap-sedap je kita letak. Asal dia bunyi lebih kurang je kita letak. So that's why bila you nak letak nanti pun kena pastikan tahu bila masa nak guna num, bila masa nak gunakan kod, bila masa nak gunakan ID. Apa sebab kita gunakan nama-nama ni. Okay. So tak apa. Yang ini pun proses ni, maknanya ni this is a learning process. Mungkin kalau kata sekarang ni mungkin you buat mistake, should be okay. Nanti from time to time you akan belajar benda ni. Okay, creating table structure. Ni contoh. Yang ini yang contoh SQL ni. Ini ada panggil SQL ni. Ini adalah dia punya language ni. Ini language dia ni secara keseluruhan ni. Okay, secara keseluruhan ni, ini kita panggil language. Kalau kata dalam case ni, ini kita panggil DDL. Sebab dia create table. Dia create table. Maksud dia create table yang bernama EMP. Okay, di mana EMP tadi ada employee number, ada employee last name, ada employee name, ada employee initial, sampailah job code, dan dia punya foreign key adalah job code. Kenapa foreign key dia job code? Sebab foreign key ni datang daripada table yang bernama job. Ni reference dia. Itu maksud dia. InsyaAllah yang ini pun nanti akan ada detail dalam 501. Okay. So for the time being saya boleh explain macam ni je dulu. Okay. So you all akan nampak lah this kind of structure ni. Okay. Untuk creating table ni.
So kat sini kita bagilah dia nama dia ni kat mana tadi. Okey. Kita bagi dia integer, baca, karakter dan sebagainya. Dan kat sini pun kita boleh set. Kalau kita kata yang ini primary key, kita set primary key. Maksud dia employee number ni kita dah setkan dia sebagai primary key. Tapi dalam Microsoft Access kan senang itu kan. Kita nampak ada gambar kunci tu, kita klik je. Itu maksud dia kita declare primary key lah tu. Tapi kalau dalam bentuk SQL, kita kena tulis. One by one macam ni. Kita kena tulis line by line. Okey. Ini contoh SQL. Okey, ini contoh untuk table SQL juga, dia tambah dekat sini. Okey, ada dua kaedah macam mana cara nak tulis. Yang ini pun ada dalam subjek 501 secara detail nanti. Okey, macam mana kaedah dia nak gunakan benda ni. Okey, sekejap bateri pun nak habis, lupa nak charge. Okey, setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Bagi saya seminit bateri dah nak saya nak charge sekejap. Tak ada Okey, sebentar. Okey. Alright. Okey, back. Kita sambung. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Setakat ni ada soalan tak? Nak tanya? So far okey? Boleh Okey, sir. Okey, good. Mungkin saya sekarang dah pukul 9.27. Mungkin saya sambung 10 slide lagi lah kot. 10 slide mungkin dalam sampai slide nombor 30. Dan mungkin kita boleh stop. Dan kalau kata boleh sambung minggu depan, boleh habiskan, kita habiskan minggu depan. Kalau tak boleh, kita sambung sampai minggu ke-12. Kita ikut scheme of works. Okay. Alright. Next. Data manipulation command. Okay. Tadi DDL, yang ini DML pula. Ada dua. So ingat dah sekarang ni. Dah nampak dah ada dua perkataan. DDL, DML. DDL kalau data definition, ingat table. Data manipulation, ingat manipulate. Manipulate apa? Kita manipulate table. So macam mana cara nak manipulate dia? Kita boleh add table row. Maksudnya kita boleh addkan data. Saving table changes. Kalau kata ada perubahan, kita delete satu, kita kena save dan sebagainya. Listing table row, kita boleh listkan. Updating table row, lepas kita dah delete, kita update semula. Restoring table content, kalau kata perlu kita nak restore, kita restore. Okay. Dan juga kita boleh delete table rows. And also insert row with the select subquery. Ini maksud dia, ini adalah data manipulation core command secara umum. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi pada slide akan datang, pada next issue nanti. So dia akan ada detail dia lah. Ini sekadar dia punya definition saja, dia punya command saja. Command dia kita tak jumpa lagi ni command dia ni. Ini sekadar dia punya introduction saja. Okay, next. Ni command data SQL data manipulation command, macam dia sebut tadi, kita ada insert. Insert dia untuk apa? Untuk kita insert data into table. Ni command ni kita akan gunakan insert. Kalau select, maksud dia kita nak list the table content. Yang ni yang kita biasa kita akan buat select lah, query. Kita nak listkan table content tadi tu. Maksud dia kita nak dapatkan output. Okay, kemudian commit. Lets you permanently save your work to the disk. Once kita dah commit, maksud dia kita save. Macam seolah-olah kita tekan button save. Seolah-olah bila kita dah buat kerja, kita tekan button save. Itu adalah commit maksud dia. So bila kita dah save tu, insyaAllah selamat lah. Kalau ada berlaku something ke kan, macam contoh kita tengah buat Microsoft Word kan, tengah type separuh jalan, tiba-tiba blackout. Okay, kalau kita tak tekan save, agak-agak dapat tak data yang kita dah type tadi tu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin dapat, yang kedua mungkin hilang terus. Okay, kalau dapat tu maksud dia Microsoft Access sekarang ni kebanyakannya ada auto save. Tanpa kita perasan, dia dalam masa 5 ataupun 10 minit, setiap 5 ataupun 10 minit dia akan save, auto save. Tanpa kita perasan, tanpa kita tekan button save. Itu biasanya. Maknanya kalau macam tu, case tu selamatlah. Tanpa tekan button save. Tapi kalau kita tak tekan,
dalam masa tertentu, tiba-tiba blackout, maksud dia hilang. So kita kena put as a commit kat sini ni. Okay, kemudian the next one is update. Enables you to make changes to column values in one or more data row. Mana kita boleh buat update, kita boleh buat perubahan. Okay, the next one is a rollback. Kita patah balik. Rollback ni maksud dia restore. Restore database table. Kalau katakanlah contoh, macam kita dah delete kan, dan dalam Microsoft Word, kita boleh undo. Itu lebih kurang sama dengan konsep rollback lah kan. Kita dah delete, tiba-tiba tak boleh ni, nak guna balik. Kan nak tulis balik tak ingat dah. Kita undo je lah, tekan button undo tu. Undo sampai kita jumpa yang mana yang last. Setakat mana yang last dia boleh undo lah kan. So dalam Microsoft Word pun dia tak boleh undo semua. Kalau kita dah save tu, setakat yang kita save je lah dia boleh undo. Itu maksud dia rollback tadi ni. Nanti akan ada cerita dia, detail dia dalam ICT 501. Ni semua nanti you akan jumpa balik perkataan commit, rollback dan sebagainya. Okay, next adalah delete. Okay, of course enable you to delete one or more data row. Kita boleh delete sama ada data satu ataupun lebih data dalam satu baris tu. Okay, next data view and entry form. Ini contoh je lah. InsyaAllah nanti kita akan tengok dalam Microsoft Access. Okay, yang ni saya skip lah dulu. Tak apa. Dalam Microsoft Access nanti rupa dia lagi cantik. Yang ini nampak macam ni software apa dia guna, DB2 kot tak silap saya nanti. Ini pun Microsoft Access tak silap, tapi yang version lama punya. Dia nampak tak cantik kan? Tak apa, nanti kita tengok contoh. Kita pergi dekat lab session. Okay. Saving table changes. Okay, changes made to table content are not physically saved on disk until database is closed, program is closed, commit, command is used. So pastikan bila kita nak save, yang pertama kita close semua database, program tadi kalau ada Microsoft Access tadi tu kita close semua Microsoft Access dan pastikan kita dah tekan button commit. Barulah dia save kat dalam disk tu. Kalau tak dia kita masih lagi boleh undo kan macam kita dah sebut tadi tu. Okay, syntax dia adalah commit work. Ni tak apa, nanti insyaAllah kita jumpa lagi. For the time being, ingat je dulu perkataan ni. Commit work. Will permanently save any changes made to any tables in the database. So once kita dah buat commit, dia akan permanently, dia akan save lah. InsyaAllah. Selagi database ataupun macam contoh katakanlah kita punya hard disk tak rosak ke, adalah data tu dalam tu. Kalau hard disk rosak tu cerita lain lah kan. Itu kita dah commit ke dah apa ke, hard disk rosak tu nak buat macam mana pun. Kan, kecuali boleh restore balik hard disk tu lah. That's different story. Okay, the next one, list table rows. Okay, kita ada select. Biasanya kalau untuk kita list kan, maksudnya untuk kita dapatkan output, kita gunakan select. Kita gunakan select. Use to list content of tables. Okay, ini contoh dia. Nanti kita akan jumpa perkataan ni. Nanti kita akan jumpa dalam Microsoft Access. Okay, sama-sama nanti kita tengok nanti. Bila sampai masa kita akan cerita semula. Select, kita nak select kolom apa? Contoh, kita nak select kolom A, B, C saja. So, kita akan listkan kolom kat sini. From table mana? Kalau katakanlah table employee tadi, kita letak nama table tadi employee. InsyaAllah ni saya akan ulang lagi masa kita, bila sampai masa dia di Microsoft Access nanti. Okay. The next one, column list represent one or more attribute separated by commas. Okay, maksud dia boleh lebih daripada satu attribute. Maksud dia attribute A cuma dibezakan dengan comma je lah. Ini contoh. Tak apa, insyaAllah pun nanti bila kita sampai masa kita jumpa, saya ulang balik apa yang ada kat sini ni. Okay. Asterisk can be used as wildcard character to list all attribute. Asterisk ni maksud dia ni tanda bintang ni. Ni kalau kita tengok dekat keyboard kita ni tanda ni. Maksud dia listkan all. InsyaAllah pun nanti bila sampai masa, saya akan tunjukkan contoh. Nanti you ingat balik. Asterisk ni tanda yang ni kita kalau kita sebut dekat, kalau kita tengok dekat keyboard kita tu macam bintang tu lah. Dia panggil asterisk ni. Ni. Okay. Alright, next 25, slide number 25. Okay, update. Okay, modify data in the table. Maknanya kita akan modify. Syntax dia update. Apa nama table yang kita nak. Setkan column name, expression. Okay, column names equals to expression. Kalau ada lebih daripada satu. Where condition list. Di mana condition list sekian-sekian. Okay, contohnya maksud dia kita nak update kolom nama contohnya ataupun mungkin jawatan kot, jawatan. Okey, jawatan dia kepada jawatan A kepada jawatan B. Okey, maknanya dia dah naik pangkat. Di mana condition dia adalah merujuk kepada staff A. Jadi staff A tadi jawatan dia akan kita update. Tu contoh.
Oh, insyaAllah. Nanti kita akan tunjukkan lagi lah contoh dia secara detail. Ni dia punya, bila dia buat macam ni mungkin susah sikit nak faham. Nanti bila kita dah buat, kita rujuk table. Nanti you mungkin boleh nampak dia punya konsep dia tu. Okay. If more than one attribute is to be updated in the row, separate correction with comma. Apa-apa saja yang kita nak buat lebih daripada satu, biasanya kita akan separatekan by comma. Kita akan betul untuk kita bezakan dia, kita letak comma. Okay. Ingat yang tu dulu. Okay, updating table row. Ni contoh dia tadi tu. Kalau katakanlah kita nak updatekan employee number sekian-sekian ke dan sebagainya, jadi kita boleh gunakan command ni. Contoh dekat sini dia kata apa? Update employee. EMP ni adalah nama table. Datang daripada mana yang ini? Nama table. Update table name. Apa nama table dia adalah employee. Setkan dia EMPPCT 3.85. Okey, kita tengok apa dia EMPPCT. EMPPCT yang ini. Okey, yang ini Okey. Where employee number equals to 103. Maksud dia mana satu employee number 103 yang ini? Okey, so kita nak updatekan yang ini. 3.85 tadi ni. Okey, so apa yang kita nak buat? Kita nak update. Yang ni pertama kita setkan dia kepada 3.85 di mana employee number adalah 103. So dia akan jadi yang ini, yang nombor 3 ni. Okey, employee number 103, EMPPCT dia akan jadi 3.85 setelah diupdate. Ini maksud dia. Okey, ini dia punya command dia ni. Okey, update EMP, masih lagi table EMP. Setkan EMPPCT 5.0 where employee number equals to 101. Okey, maksud dia yang ini. Employee 101, kita setkan dia punya EMPPCT kepada 5.0. So, once dia akan set, dia akan dapatlah data seperti mana yang ada kat sini. Pun yang ni pun sama. Update EMP, table dia nama EMP. Set EMPPCT 8.00 where EMP number equals to 102. So yang ini. Okay. So dia akan jadi 8.00. 8.00. Okay. So ini maksud dia update lah. So kalau kita nak tukar pun boleh, nak delete pun boleh. So ini contoh untuk penggunaan update. Dan ada banyak lagi kan kat sini kan. Dia ada update, dia ada select dan sebagainya yang kita tengok tadi tu. Ini contoh saja. Okay, deleting the rows. Okay, yang pertama delete a table row. Pastikan kita delete table row, bukan delete table. Delete table, satu table hilang nanti. Yang ini kita nak delete row sahaja. Row by row. Okay, dia punya syntax dia adalah delete from table name. Nak delete daripada table apa? Where tidak ada condition list. Condition dia apa? Nak employee nombor 101 ke, 102 ke, and so on. Where condition is optional. Maknanya nak letak where ni optional. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Okey, kenapa? Nanti kita tengok. If where conditional is not specified, all rows from the specified table will be deleted. Kalau kita tak letak where, bermakna habis semua row yang ada dekat dalam table kita akan di-delete. Itu yang bahaya tu. Sebab tu, jadikan amalan, letak where ni. Sebab kita mungkin niat kita tak naklah delete sampai satu table kan. Kita nak delete certain row sahaja, beberapa row sahaja ataupun row-row tertentu sahaja. Jadi kita kena letak perkataan where. Ini contoh. Okey, contoh delete from nama table dia EMP. Maksud dia ni tadi nama table dia EMP lah ni. Bayangkan table ni nama dia EMP. EMP. Okey. Kemudian okey, macam terlepas tadi. Okey, restoring table ni tadi Okey, saya cerita ini dulu. Update dah. Ini terlepas hari ni. Okey, rollback. Okey, rollback kita gunakan untuk restore. Kita patah balik. Restore. Macam, okey, untuk nak senang ingat macam saya sebut tadi, bayangkan button undo tu. Kita undo. Dalam Microsoft Word ke, dalam mana-mana Access ke, Excel ke, kita buat button undo. So, kita boleh gunakan perkataan rollback ni. Okay, use restore the database to its previous condition. Only applicable if commit command has not been used to permanently store the changes. Okey, maksud dia kita boleh rollback selagi kita tak klik command. Kita tak gunakan command lagi. Dengan nama lain, contoh, selagi kita tak save dalam Microsoft Access kan,
Kita buat, kita delete, kita buat, kita padam. Selagi kita tak tekan button save, kita boleh undo. Perasan kan? Itu konsep yang sampai sama. Konsep yang sama. Tapi once kita dah tekan save, kita dah tak boleh undo dah apa yang kita dah buat selepas save tu. Ini konsep yang sama. Rollback ni maksudnya kita restore only applicable if commit command has not been used. Selagi kita tak guna commit, kita boleh rollback. Once kita dah klik commit, maksudnya kita dah put commit, dia dah save permanently, dah tak boleh rollback balik dah. Okay, kena check betul-betul. Okay, syntax dia adalah rollback. Kita just put rollback sahaja. And commit and rollback only works with data manipulation command that are used to add, modify or delete table row. Okay, ni digunakan untuk add, modify or delete sahaja. Alright, so kita move to the next one. Tadi ni table ni dah tadi. Ni kita tengok contoh. Okay, delete from EMP where EMP last name equals to Smithfield and employee first name is William and employee hire date is 22nd of June. Job code dia adalah 500 or 500. Jadi kita nak delete yang mana tadi ni? Kita nak delete yang ini. Mana Smithfield ni? Yang ni. Ni. Smithfield William. So, betul tak? Dia check balik. Smithfield, first name, last name. First name dia adalah William. Employee hire date dia 22 Jun. And job code dia adalah 500. So, once kita commit dia yang itu, yang ini akan di delete. Row ni akan delete. Akan hilang lah. So, kalau kita nak undo, kita roll back lah balik. Kan? Tapi dengan syarat jangan tekan button commit. Okay, itu contoh. Okay, dan kita tengok mungkin saya buat insert sikit. Lepas tu nanti baru kita sambunglah yang slide kat sini ni. Slide number 35. Okay, sebab sekarang pun dah pukul 9.42. Saya sambung insert sikit. Dalam slide number 35, kita stop. And then kita sambung lagi pada minggu hadapan. Okay. Insert table row example. Ini contoh. Kita nak insert. Ni table asal dia yang kita sebelum kita insert. Insert into EMP_1 value 101 news John G and so on. Okay. So maksud dia, once dia dah masukkan dalam table ni, okay, kita akan nampak dekat sini ni, dia akan insertkan 101 news John G 0850502. And also insert into EMP_1 values 102 until 501. So dia akan pergi dekat sini. Dia akan masuk kat sini, insert ni. Ini contohlah ni. So maksudnya ni data ni yang akan dimasukkan selepas kita gunakan this command. Yang ini ada panggil language tadi ni. Kalau kita sebut SQL tadi, ini yang dipanggil language tadi ni. Ni the whole things ni kita panggil language ni. Ataupun dalam bahasa ni kat sini dia sebut command kan. Command ni adalah bahasa dia ni. Bahasa untuk SQL ni. Dia cara tulis dia beginilah kaedah dia. Nanti kita akan jumpa lagi detail. Okay, the next one. Inserting table row with a select subquery. Okay, kita insert multiple row from another table source. Use a select subquery, query that is embedded or nested inside another query and then execute first. Okay, yang ini pun subquery ni maksudnya dalam query ada query. Dalam query ada query. Dia panggil subquery. Maksudnya dia buat dua kali. Macam kita buat atas, kemudian dalam subquery tu dia ada query lagi. This is what we call as a subquery. So untuk kita buat apa ni? Untuk kita masukkan multiple row. Okay, syntax dia. Insert into table name. Okay, select column list from table name. So maksud dia dekat sini ada dua. Yang ini insert yang pertama. Yang ini adalah dia punya query yang pertama. Yang select ni adalah subquery dia ni. Ini yang adalah subquery dia ni yang seterusnya. Jadi dia akan ada query dalam query. Dia panggil subquery. Jadi ini contoh dia. Insert into parts. Okay, dia dah masuk part code, part descript, part price. Kemudian dia select part code, descript and part price from product. Nanti bila dia select dekat sini, dia akan masukkan dekat dalam ni. So dia akan insertkan. Maksud dia select daripada table product ni, automatically nanti bila dia masuk, dia akan buat dia punya command. Nanti dia akan insert apa yang ada dekat dalam ni, dia akan insert dekat dalam ni. Okay, insyaAllah. Yang ni pun nanti kita akan jumpa lagi. Yang pertama mungkin kalau tu nanti dalam 501 lah. Tapi kalau insyaAllah masa terdekat nanti saya akan cuba tunjuk. Bila sampai masa dia nanti. Okay. So now is 9:45. Saya rasa saya stop dulu dekat sini.
slide number 35. InsyaAllah nanti kita sambung dekat selecting rows with conditional restriction. Up to slide number 89 kalau tak silap saya. So kita ada banyak ni. Okay, jadi kalau kita tengok, kita start kat sini, kita 84. Maksud dia, kalau sempat kita habiskan minggu depan, habiskan semua ni, rasa macam sempat. Sebab benda ni diulang-ulang. Kalau tak sempat, macam saya sebut tadi, kita akan masuk sampai minggu ke-12 lah. Untuk cover these topics ni. Okay, so any question so far? Ada soalan? Setakat ni? Semua okay? Tak ada. Okay. Alright, kalau tak ada saya recap sedikit. Kita dah masuk dalam minggu ke-10 tadi ni for this topic and introduction to SQL. So hopefully, kalau macam saya sebut tadi, week 11 kita boleh settle, kita settle everything. Semua ni. Kalau tak boleh, kita cuba habiskan sehingga minggu ke-12. Sebab tu saya tak nak pergi laju-laju. 35 slide cukup lah. Kalau laju-laju sangat nanti takut banyak benda yang you all susah nak tangkap. Tapi don't worry, macam saya ulang je tadi, InsyaAllah benda ni akan ada ulangan dia pada subjek akan datang ICT 501. Ni especially untuk SQL saja. Akan belajar week by week nanti during the lab session. Yang ini just introduction saja. Okay. So kalau tak ada soalan, InsyaAllah I will stop presenting. Okay. With that, thank you very much. Don't forget to write your attendance and also write your attendance in this message, in call message. And also you future. Okay. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat nanti. Dan macam biasalah mungkin sebelum 8.30 lah. Seperti biasa sebab saya kena travel ke Seremban. Okay. Boleh bersurai. Kita jumpa lagi insyaAllah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.